Ini kita nak bersama satu lagi bunga yang mekar di taman. Bunga apa? Bunga Tanjung. Okey, kita kena bangun. Berikan tepukan kepada bunga kita ni. Silakan bunga kita. Hai Shan. Shan yo. How are you? Hello, hai Akbar dan Alice. Hai. Boleh dengar I'm jelas good. tak suara kita di KL ni? Ya, saya dari Kemboja, Phnom Penh. Boleh dengar yang jelas suara-suara datang dari Kuala Lumpur. Oh, macam dulu kan kita call taxi tu dia punya. Kan? Tapi Shan, kita nak tanya jugalah. Tadi macam Muiz Aziz, dia kata dia makan Pizza. pizza happy. Shan dah makan belum? Shan makan apa pula? In lane 7, Jin Juta. Happy betul Muiz. Saya pun belum makan lagi. Saya dengan Abang Azhari ni belum makan lagi. Dan saya sebenarnya belum datang lagi lah mood untuk makan sebab saya masih berada di sini menyaksikan acara renang. Dan sebentar tadi dah 4 acara sudah berlalu dan kita tinggal satu lagi acara terakhir di mana kita punya perenang negara akan beraksi sebentar lagi bagi acara 200 meter rempaian individu iaitu Tan Rosing. Dan itulah bermasa sekarang selepas 3 acara yang dah berlangsung masih belum ada pingat lagi dan kita masih kekal dengan pencapaian 1 pingat gangsa yang datang daripada Fijing Earn dari dari acara 50 meter gaya kuat dada. Jadi memang harapkan sangat-sangat bahawa Tan Rosing boleh melakar kejutan. Kalau tidak, kita macam nak kena tunggu esok lusa lagi lah untuk nak menantikan pingat-pingat yang boleh disumbangkan daripada kontingen renang. Okey, baik. Jadi bermakna ada tak rasanya menerusi penyertaan final yang terakhir hari ini, ada peluang tak untuk menang pingat Yap. ataupun emas? Macam mana? Okey, sebenarnya macam saya kata tadi lah, kita memang tinggal satu sahaja acara dan perenang Tan Rosing ini adalah perenang yang masih muda katanya. Dan untuk dia sebenarnya sekarang akan beraksi. Sekarang adalah acaranya, nak tengok atau tidak? Nak? Dia berada di lane ke-8. Ya, kita nak tengok. Dia Boleh sedang tunjuk yang bersedia. mana? Ini ini jarak Okay, berapa jom meter? sama-sama kita Shan? saksikan. Ini adalah 200 meter rempaian individu. Oh, Dan yang 200 berada di meter. lane Okey, ke-8 okey. itu adalah Tan Rosing. Okey, mungkin Shan boleh buat ulasan sikit. Okey, sudah nak bermula. Ready, set, go. Okey, satu terjunan yang sangat bagus. Kita sedang menyaksikan Rosing beraksi di lane kanan. Yang pertama adalah kuak kupu-kupu. Sedang menuju ke meter ke-50. Setakat ini masih satu baris lagi dengan perenang-perenang lain. Okey, sudah patah balik. Oh, sudah patah balik ya? Kali ini gaya kuat lentang. Di lorong yang keberapa, Shan? Okey, di lorong yang ke-8 yang paling ujung. Siapa yang mendahului sekarang? Yang berada di lorong ke-8 kita perhatikan Malaysia cuba untuk mengejar kedudukan perenang-perenang lain. Yang Kita bermasa perhatikan sekarang yang bagaimana. mendahului adalah perenang dari Singapura, Kwa Jing Wen yang berada di lane ke-3. Okey, masih lagi ada peluang buat Tan Rosing. Okey. Nampaknya Ini dia di sedang posisi yang terakhir, melakukan, Shan. gaya kuat dada. Ya, betul. Baik, kita perhatikan Malaysia sekarang ini cuba untuk mengejar perenang-perenang di hadapan mereka. Di lorong yang ke-8, ini adalah pekan acara final yang terakhir untuk Malaysia hari ini sebelum mereka turun ke gelanggang ataupun di kolam renang lagi esok untuk Malaysia di Tamasya Sukan SEA edisi yang ke-32 di Kemboja ini. Bagaimana tahun lalu kita perhatikan Malaysia hanya pulang dengan 1 pingat emas melalui acara renang. Tetapi kali ini kita masih lagi menanti siapakah yang berjaya akan mencatat ataupun meraih pingat emas untuk Malaysia melalui acara renang ini. Dan jarak 50 Betul tu Akbar, kita tahu meter yang dalam acara terakhir. renang ni
dari dulu sampai sekarang memang satu lubuk pingat emas yang banyak boleh dikumpulkan. Tapi sehingga hari ini adalah hari kedua, masih belum lagi ada pingat emas ataupun perak, hanya satu pingat gangsa. Jadi kita memang harapkan akan ada masih ada harapan untuk esok dan lusa. Okey, sudah tamat lawanan dan Tan Rosi berakhir di tempat ke-8 dengan catatan masa 2 minit 22 saat 22.18 saat. Tak apa, masih ada ruang untuk penambahbaik dan kita harapkan sebab bagi Tan Rosi masih lagi baru dan kita harapkan masih ada peluang untuk dia menunjukkan prestasi yang lebih baik pada aksi-aksi yang akan datang. Okey, Terbaiklah, tepukan untuk Shen. Shen. Tahniah Shen buat ulasan acara renang tadi. Jadi kami akan hantarkan Happy Pizza kepada Shen. Terima kasih Shen. Thank you, Shen. Jumpa esok. Bye-bye. Terbaiklah, Shen. Terbaiklah, Baiklah, Shen. selain itu, ini antara keputusan yang telah diraih kontingen negara hari ini. 3 pingat perak menerusi lari berhalang berpasukan lelaki, isukan attack online 2, pasukan campuran dan kriket 50 overs. Kita perhatikan kedudukan pingat setakat ini bagaimana. Kemboja terus sebagai tuan rumah terus mendahului dengan 26 pingat emas, 19 pingat perak, 21 pingat gangsa, diikuti Filipina dengan 12 pingat emas, begitu juga dengan Thailand. Tetapi kita perhatikan Malaysia hari ini Go Malaysia, menambah go! lagi pingat emas untuk Malaysia menjadikan keseluruhannya 5 pingat emas, 8 pingat perak dan 13 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan 26 pingat di kedudukan yang ke-7 untuk Malaysia. So, 35 lagi Ya, betul. Sementara itu, jago badminton persorangan profesional negara Lee Zijia tegaskan dia tidak akan sesekali berputus asa untuk mencapai semula prestasi terbaiknya dan percaya masa itu akan tiba. Zijia turut anggap turun naik di kedudukan ranking BWF merupakan perkara biasa buat mana-mana pemain, terutamanya apabila gagal untuk beraksi konsisten. Terbaru, bekas juara Asia itu jatuh 4 anak tangga dari kedudukan ke-4 dan kini menghuni tempat ke-8 dunia. Zijia dalam perkembangan sama turut memaklumkan dia sudah memiliki senarai pendek calon jurulatih bagi membantunya hadapi kelayakan sukan Olimpik Paris 2024. Namun masih berteka-teki sama ada calon jurulatih tempatan ataupun luar negara. So far we still in progress untuk approaching coach itu. Kita pun ada berapa nama dalam list kita. So yang saya boleh cakap adalah coach ini kita yang akan funding sendiri. So all is on ourselves. So kita pun dengan tim LZJ pun tengah funding untuk cari coach ini sebab kita tak tahu apa dia punya cost berapa tu. And as you know, Olympic Games sudah start agak urgent. Yang saya boleh confirm dia ada coach pemain jadi champion lah, itu yang saya boleh confirm. I think it's a normal sign. Player ada up and down, and apa yang saya boleh buat hanya keep hard working and keep untuk cari balik confidence saya. I was there before and I will be there again. Tenis KL. Langkah penjelmaan semula KLLTS seiring dengan visi dan misi persatuan untuk terus memperkasa kelompok pemain berbakat yang bakal diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Sukma Sarawak tahun depan dijadikan sebagai sasaran jangka masa pendek untuk kembali merampas kilauan pingat emas selaku objektif utama selain menganjurkan kejuaraan kompetitif akar umbi setiap bulan.
Kejohanan bulanan siri 4 itu turut melakar sejarah tersendiri dengan penyertaan tertinggi sejak dianjurkan menerusi lebih daripada 150 penyertaan kanak-kanak dari peringkat usia seawal 8 tahun hinggalah ke dewasa. We don't want for them just to come here once a month and participate. We want it to make it a lifestyle for them, and have tennis, to play tennis as and when they please. We want them to play, train, indulge in the tennis lifestyle. They have a tournament to come to to shine in. Once I play dekat sini, pernah play dekat sini, and then I happen to saw the kids playing, and then some of them memang bagus, main bagus. I always want to grow big. Kan? Okay, jadinya kita tanya apa yang KL Tennis perlukan. And then dia kata KL Tennis is a grassroots punya program. Tapi selalunya when the grassroots tu susah nak dapat support sikit bila when it comes to tournament yang memerlukan a bit of capital dan sebagainya. Jadi kat situ yang bila kita nampak we can see the potential in the kids, dan sama-sama kita grow kan tenis ni as a general tenis sukan untuk kita create a champion of Malaysia. Keputusan dari sirkit keempat menyaksikan Irham Zahin mencatat kemenangan 4-0 ke atas Farid Alrish dalam kategori lelaki bawah 9 tahun, manakala Mativa Tena mengalahkan Adelia Zahra untuk memenangi kategori perempuan bawah 9 tahun. Di sebalik kehangatan penganjuran kejohanan tenis KL Lensa Nadi Weekend terarah kepada wira sebenar kepada penglibatan bakat cilik mengambil bahagian di edisi kali ini. Siapa lagi kalau bukan ibu bapa peserta yang memberi sokongan dan dorongan kepada minat mendalam anak-anak mereka. Tahukah anda untuk memastikan anak-anak mereka berada di kemuncak prestasi, kerja keras itu sebenarnya dipersiap secara rapi sepanjang minggu untuk menyusun jadual harian persekolahan sehinggalah latihan intensif melibatkan skill tenis. Right. I think this KL monthly medal is a very good exposure for the kids, for them to come and play, get more experience playing games. We come all the way from Kuantan. Actually, we try to make it for most of the monthly medals because my kids started playing for the past 1 year, and this is the place where they're going to get matches. Then morning we get up early, about 6 o'clock, 6:30, we come to the court, start our practice, and then we'll, after our game, go back next day school for both of them. Oh, definitely. This is the place where you start. So, ada orang kata, belum ready lagi. So, basically, kalau anak dia pergi training, dia boleh hit forehand, dia boleh hit backhand, sudah boleh join tournament sudah. So, menang atau kalah itu tidak penting. 2019 kita start. Dia kalah semua. Dapat kosong. So, dapat telur banyak. 4 telur dalam satu match, dalam satu tournament. So kita pun tak putus asa, kita terus buat. Lepas 6 bulan, starting tahun ini, dia sudah menang. Sudah menang 5 gold medal. Minggu ke-7 Liga Perdana Futsal Malaysia menyaksikan Selangor Tot United membenam PFA Odin Sarawak 10-2. Zulhelmi Zainal Azam yang sempat menghadiri perlawanan kumpulan B ini dengan laporan lanjut. Tumpuan saingan MPFL hujung minggu ini terarah kepada pertembungan Tot United dan PFA Odin Sarawak, di mana ini menjadi misi penting pasukan Tot untuk mereka berada di kelompok atasan saingan peringkat kumpulan. Mereka garang pada pertemuan ini apabila meraih 4 gol pada separuh masa pertama dan 6 gol pada separuh masa kedua, dibantu jaringan hat-trick Helio Neto dan Hazi Manso. Sebelum ataupun Amirul Razi turut mencetak nama sebagai penjaring dengan 2 gol dan 1 gol masing-masing daripada Khairul Zukri dan Haikal Hasno. Di sebalik kemenangan Tot United yang sudah dijangka ini, tumpuan juga terarah di luar gelanggang apabila kehadiran pemain kebangsaan Jepun Hirata dalam pertembungan ataupun dalam memperkuatkan Tot United untuk saingan MPFL musim ini. Dia ada bawa masuk Hirata daripada National Japan yang kita mau meminjam selama 3 bulan sebelum dia pergi ke Spain, Barcelona. Dia akan main liga utama di sana dan kita mengharapkan yang kita membawa ini sebenarnya untuk pengembangan dalam liga futsal Malaysia inilah. MPFL ini untuk kita tunjukkan di negara luar, yang Malaysia pun ada player-player yang berkualiti daripada luar negara lah. Fiquei um pouco triste por não poder ajudar o time, mas
é bom que deu para ver o jogo como é que é também, como o time se comporta na quadra e fazer o máximo para a gente conseguir várias vitórias aqui. Of course, he not happy play today, but he happy with team today can win. No have him, and so he happy he can improve together with team. Tod United kini menghuni tangga keempat kumpulan B, beza 6 mata dari pendahulu JDT. Odin pula di tempat ke-6 dengan 3 mata sahaja selepas 6 aksi. Dan Nadi Weekend berehat sekali lagi tapi selepas ini. 1 minute, 25 seconds left. Back line. Malaysia takes their third gold medal. Dasa. Dasa. Macam mana nak sebut namanya? Dasa? Dasa aja. Dasa Subramaniam. Okey. Okey, Alice. Yep. Kari pap dah beli. Lemang dah order. Rendang ayam daging kambing semua ada. Ketupat rendang semua ada. Banyak sangat. Mana tetamu kita? Okey, tapi sebelum tu kita nak ucap terima kasih kerana terus setia bersama kami di Nadi Weekend. Seperti yang diwar-warkan sepanjang Nadi Weekend, kami berbesar hati kerana dapat bersama dua wakil pasukan dodgeball kebangsaan, iaitu pemain kebangsaan Teh Wisheng ataupun Abang Wisheng serta seorang lagi Setiausaha Persatuan Dodgeball Malaysia, Dasa Subramaniam. Welcome Wisheng dan juga Dasa. Sini bola dia. Khabar? Baik. Okey, kita kejap lagi lemang air semua sampai. You all berdua okey tak kalau makan pedas-pedas? Okey ya? Boleh. Siapa suka pedas? Okey. Kejap lagi boleh. sedang Tak apalah. masak lomak cili api. Ya. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi dan kami juga ingin mengucapkan tahniah pencapaian tahun lepas Tahun lepas. Di mana skuad negara dinobat juara dunia. Betul. Betul? Betul. Juara World Champ, babe. Okey, mungkin Wisheng boleh share momen-momen ketika Malaysia dinobat sebagai juara dunia dodgeball. Actually, yang ini kali ketiga yang kita menang gold medal. Wow, okey. Saya tahun lepas kali ke-6, tahun ke-6 yang wakil Malaysia. So memang feeling dia bangga lah sebab kita boleh naikkan jalur gemilang dekat peringkat antarabangsa. Dan sebelah globe dekat Canada memang bagus lah. Kita training banyak 1 tahun setiap minggu. Wow. 3 kali. Setiap minggu main dekat Canada tu World Champ. Okey, mungkin Dasa tak apalah, banyak sangat nanti saya bagi Alice dulu. Okey, macam Dasa sendiri pengalaman ketika di Canada macam mana? Mungkin boleh kongsikan. Jadi sebenarnya saya backup team lah. Kami di belakang, so kita update score. Saya dengan saya punya Vice President Madam Ramona, kita memang day and night. Dia orang kat Canada main, kita kat Malaysia tak tidur. Sebab time difference, right? Yes, time difference. So we update kita punya social media semua sekali. Constantly in touch dengan coach, tanya macam mana player, ada injured tak apa, semua. So memang throughout the 3 days, 4 days, memang tak cukup tidur semua, tapi lucky lah. Thank God these guys. Kan? Yeah. Betul. Worth it. Betul. Okey, baik. Sebelum kita move on nak cerita pasal kejohanan yang akan datang, saya nak tanyalah, bila kita dah jadi World Champ, dodgeball ni dia ada ranking dunia tak? Ada. Okay. Ada. Kalau kita dah jadi juara dunia, kita di ranking ke berapa ni? Misalnya? Kalau kita Johan,
pertama lah. Saya dah tahu dah, tapi saya nak tengok macam mana Sheng sebut kita of course kita first ranking lah kan. Betul tak? Tapi ada 3 kategori lah sebab ada lelaki, ada wanita dengan ada mix kategori. Okey. So tahun lepas untuk lelaki kita Johan, untuk mix kategori kita nak Johan. Lepas tu untuk wanita kita keempat. Kejap Masa dekat Canada tu seluruh dunia beraksi. Termasuk daripada US. US, Canada, Mexico. Tetapi kita jadi juara. So mean that kita dodgeball ni the best in the world. Yes. So satu pujian sebenarnya untuk persatuan yang selama ini bekerja keras. Orang tak nampak mungkin sukan lain mungkin belum sampai lagi tahap world champ. Tapi dodgeball bukan sebagai juara dunia tapi first ranking in the world. Tahniah untuk persatuan. Thank you so much. Nampak, kita puji sikit. Tak sampai lagi. Okey. Tak lama lagi Malaysia akan bakal menganjur jemputan Asia Pasifik ataupun API lah kan. So macam mana dengan persiapan pasukan setakat ini? Sebenarnya kita dah start persiapan ni daripada tahun lepas. Yes, tahun lepas dah planning, hantar email kepada dan juga anjuran kepada semua tempat dan semua negara. Sekarang ni kita dah ada bukan sekurang-kurangnya 140 tim daripada 16 buah negara. 140 tim. 140 So berapa teams. lama kejohanan tu? Kejohanan ni selama 4 hari. Di mana? Di Stadium Panasonic Shah Alam. Kena datang. Sempat berbina. Please come, please. Sempat berbina tau. Saya buat story Saya pom-pom. Cepat awak nak ingat lah. So kita memang happy lah dan banyak berbangga sebab thank you to our big sponsors, MySep, Black Box, dan juga kepada semua pemain yang sanggup datang daripada 16 buah negara. Yang paling best ni sebab API ni dia lain sikit daripada World Championship sebab ni permainan antara kelab. Kelab dia bukan negara. So bila kita main kelab, dia dapat lagi banyak pemain datang. So macam Malaysia pun kita ada sekurang-kurangnya 30 tim. Yes, correct. So we are hoping something baik lah and hopefully Malaysia jadi juara juga dalam API. Maknanya 16 negara tu, each country tu dia bukanlah satu kelab je, dia datang banyak kelab kan? Banyak kelab. Okey, satu lagi sebelum Alice dengan soalan berikutnya, memang cara pegang bola memang gitu kan? Tak, memang. Saya nak pegang boleh tak? Please, of course. Sebab tadi saya Google. Macam mana rupa bola gini? Rupa ni dia panggil bola ke? Bola foam. Bola foam. Betul, lembut. Ya, lembut. Okey, baik. 140 negara 140 tim. 140 tim, sorry. 16 negara. Betul. Kita world champ. Yes. Dan kita world ranking number 1. Betul. So, cabaran ni hebat ni. Kita main home lagi. Macam mana ni? Apakah persiapan yang masih lagi rasanya nak kita kena adjust sikit sana sini untuk kita terus kekal mendominasi dodgeball? Setakat ni kita punya persiapan sudah baiklah sebab kita sudah training sepanjang tahun. So dekat dengan kejohanan ni, touch up untuk strategi, teamwork kita orang punya kita team. Sekarang pun kita training 2-3 kali seminggu. Banyaklah. 2-3 kali seminggu. 2-3 kali seminggu tapi dah jadi world champ. Kalau hari-hari macam mana? King of the world champ. Katalah. Tapi okey Wisheng, bercerita mengenai training ni kan. Kita nak tahu jugalah macam mana cara training. Adakah lebih tertumpu kepada strategi ataupun taktikal? Saya rasa dia ada campuran dua-dua lah. Dia bukan satu aspek saja. Sebab dodgeball ni dia juga sukan yang sangat fizikal. So selain dari taktikal dengan strategi, kita pun kena pergi gym, buat conditioning yang bagus. Kalau tak, nanti kita punya tangan sakit sebab baling banyak sangat kan. Pernah injet tak teruk? Teruk tak pernah lah, tapi ada injet lah. Padahal yang ni lembut je kan? Betul. Sakit? Ada, boleh sakit lah. Jangan. Try boleh try. Nanti lepas ni kita test lah. Ni luar kat sini, ni luar. Tak tahu juga. Okey, baik. Dasar. Difahamkan Malaysia negara pertama rantau Asia yang diberi tanggungjawab untuk menganjurkan API. Betul? Yeah, somehow lah. Yeah, the biggest one that so far, yes. So far kan? Yes. So, apakah ia juga, I know ia satu penghormatan, tetapi there is a pressure lah because orang nak tengok mampu tak Malaysia ni nak jadi tuan rumah yang baik. Betul. Sebab kita bukan nak fikir game yang bagus saja, tapi
menguruskan pasukan yang datang. Ada 140 tim datang. So, daripada segi itu, apakah ada tekanan juga kepada persatuan sendiri untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan Malaysia dipuji melambung-lambung one of the best tuan rumah untuk API? Memang pressure dia tinggi sebab 140 tim tak senang dari segi logistik pun. Betul. Saya banyak betul-betul terima kasih sebab Wisheng dia adalah kita punya satu daripada ahli logistik yang tengah buat atur cara banyak kawan-kawan di hotel ni. Ya, grouping semua sekali. So memang I would say tak cukup tidur tapi I'm looking forward to dalam 2-3 minggu ni to see all the teams datang dan of course kalau kita dapat banyak orang datang overseas, Malaysia Tourism pun naik juga. So that's good also lah. Kita ada banyak sokongan lah dari association pun. Semua orang kerja tukus lumus untuk kita nak set benchmark yang bagus lah. Betul lah. Tapi nak pergi tengok kan? Of course lah nak pergi So tengok. macam mana nak Mungkin dapatkan boleh share. tiket untuk pergi kejohanan tu? Oh, ada berita baik. Yang ni. Jeng. Apakah berita baiknya? So, event kita dia tak perlu tiket. Yes, free. Semua orang boleh masuk percuma? free untuk tengok. Wah, ini last minute decision ke atau Tak ada. Okey, kalau free kita nak tahu jugalah update mungkin mengenai jadual perlawanan nak dapat dekat mana, nak tengok dekat social media. You can find us kat kita punya Instagram page, official Instagram page Malaysia Association of Dodgeball. Untuk all information lah. Dan kita banyak aktif di Facebook juga. Kita punya YouTube channel pun ada. So please support our YouTube channel. Yes. Kita like, share, comment and subscribe. Betul. So Ishan kita ada buat live kan? Kita ada live stream dekat Twitch dengan YouTube. Ada live. Yes. Astro pun ada buat live stream untuk kita. Kita mesti buat live. Kita akan tolong lah. Okey, apapun. Terima kasih sekali lagi kepada Wisheng dan juga Dasa. All the best untuk persatuan. All the best untuk team. Thank you. Semoga dapat mengekalkan kemenangan tersebut. We are number 1 in the world. Ingat janji. Juara dunia tahu. Tapi last, saya nak test boleh? Boleh. Okey, baik. Seperti dijanjikan, gini keputusan undian. Pool di weekend kita tadi. Okey, nampaknya ramai yang vote 59%. 59.6% dan undi Golden State Warriors untuk layak ke final NBA. Tapi yang kata tak pun tinggi juga, 40%. So balance lah kan. Tetapi saya 100% menyokong pasukan Dodgeball Malaysia. Saya pun. Okey, jadi sebelum kita berakhir ini, saya ingin buat satu percubaan balingan kepada Alice Harun. Apakah dia mampu untuk menahan mana boleh dekat macam ni ball ini dengan balingan yang kuat. Okey, apa pun terima kasih kepada anda semua. Terus berikan sokongan bukan saja kepada Dodgeball kita, tetapi juga kepada kontingen Malaysia yang sedang bertarung di Kemboja untuk Sukan C ke-32. Dan jangan lupa juga esok ada guest Nadia Rena kan? Okey. Esok siapa? Okey, menjelang pusingan yang kedua ARC. So, kalau nak tahu siapa, kena follow semua platform media sosial Astro Arena untuk perkembangan terkini sukan tempatan dan juga antarabangsa. Dengan itu, sampai di sini Nadi Weekend bersama dengan kami. Selamat jumpa lagi. Bye-bye. Nombor berapa? Yang mana? Prompter. Oh, ni. Sebab tadi dekat situ ada upsort tu, I diam. Tadi ada upsort.
Yang second tadi, second tu yang I berhenti. Tak ada kan, tapi dekat sini yang ada tu I diam. Sorry. Again coming in off that right flank. And this time it's in from Ilkay Gundogan. Bottom right hand corner. Gundogan, Lewis, Haaland. So ada Mahrez, Gundogan. Why, take care. Abang, at least nak baca prompter. Ada repair. Another gets ever closer. Oh, tak apalah. At least baca dekat iPad. So, ada upshot ke tak ada? Yang lepas apa tu? Sebab tadi berhenti dekat 58 saat selepas itu. Lepas tu semua cakap, ha? Selepas itu? Diorang tengok. Kenapa? Woi! Aduh! Tapi kalau mabuk ya, dia makan biawak. Batik ni, confused ni. Alah, kuntut, Tara kuntut. Repair lagi satu. Repair satu. VO je. VO je. VO. Dia repair VO satu. VO. Halo, mana tu? Tak ada. Oh. Ada makan-makan ke? Rasa kamera tak ada. Satu ni je. Dah habis ni. Oh, pakai. Oh, nak balik. Tapi nak pakai iPad je. Dah makan semua? Kita tak buka. Kita orang pakai lah. Dinner tak kak? Dinner dekat... You nak Clay Abang punya Liverpool. Dekat... tak dengar pun cakap dalam ni. Dekat... Kak Cah. Elis tak dengar, tak ada. Pelita ke? No. Jumpa sana? Tak ada. Pakai. Abang pakai, baca first dulu, Liverpool dulu. Tak ada, tak dengar. Hello. Makan tom yum jom. Boleh? You pergi lalu Syat. Baru habis news 8.30 ni. Baru habis. Tak dengar tu. Tak apalah, tengok dia kat sini. Ya. Okey, duduk kan dia. Tak apa. Nanti
Nak kentut lah. Jangan buat macam-macam. Tutup cerita Copa del Rey, kita nak cek aksi Liga Perdana Inggeris di mana Manchester City terus lebarkan jurang mata di kedudukan teratas Liga. Tapi mereka hampir dikejutkan Leeds United bawah kendalian Sam Allardyce turun dengan aksi pertahanan yang berdisiplin tidak menghalang tuan rumah mendominasi perlawanan. Dan sampai minit ke-19, Ilkay Gundogan dah buka jaringan. And this time it's in from Ilkay Gundogan. Bottom right-hand corner. Menuju ke misi catat 10 kemenangan berturut-turut Liga, City tidak ambil masa yang lama pun untuk menggandakan jaringan sekali lagi menerusi Gundogan. Mahrez, Gundogan. Oh, he's found the other corner this time. And on the day of one coronation, another gets ever closer. City terus menguasai perlawanan namun gagal cetak sebarang jaringan di babak kedua walaupun diberi kelebihan penalti tau. Dan situasi itu nyata beri sinar harapan buat Leeds sebab dalam 58 saat selepas itu Leeds dapat gol sagu hati. Walaupun sorakan pelawat tidak kurang hebatnya berbanding tuan rumah tapi ia tidak mengganggu anak buah Pep Guardiola untuk pastikan 3 mata penuh kekal milik mereka. Liverpool pula melanjutkan rentetan tanpa kalah mereka di Liga Perdana Inggeris. Kemenangan tipis 1-0 kata Brentford menyaksikan mereka kini mengikuti Man United sebanyak 1